Dah. Okey. Okay, insyaAllah next week. Dekat Facebook. Okay. Kita dah ada yang dah masuk ke. Alhamdulillah. Okay. Sekejap lagi dia akan ke udara. Belum Kita lagi tunggu kot sekejap. dekat Facebook. Ha? Facebook dia delay sikit. Delay sikit kan? So kita biar dulu. Ni. 8 share. Okay. Sekejap. Boleh bagi harga bungkus. Okay. Okay. Okay, mula dululah. Okay. Okay tak? Kita start dulu Nanti along the way kita akan inilah, okay? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Malam ni kita bersiaran lagi dalam siri Berpantang dengan Awesome. Topik kita hari ini ialah menu sihat ketika berpantang. Kita punya panelis tetap kita ialah Cik Husna Abdul Karim. Selamat datang Cik Husna. Terima kasih. Khabar sihat? Ini sesi kedua kita kan? Ya, sesi kedua. Sepatutnya sesi kedua kita ni kita buat last week, tapi disebabkan oleh ada sedikit masalah emergency kesihatan. Untuk minggu ni. Ya, jadi alhamdulillah perempuan dapat bersabar dan dapat ikuti dengan kita minggu ni. Jadi saya harap apa perkongsian kita hari ini dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton, terutama sekali ibu-ibu yang sedang mengandung dan juga berpantang. Topik kita hari ini ialah apa ni tadi, Cik Husna? Okey, topiknya ialah merancang menu sihat ketika berpantang. Sesuai sangatlah dengan Cik Husna ni. Sebab Cik Husna ni dia punya tu boleh cerita sikit sedikit pasal diri Cik Husna. Okay, so my background background secara ringkasnya saya grad as a dietitian di UPM dan kemudian berkhidmat di hospital dalam bidang dietetik ni selama lebih kurang dalam 3 tahun lebih lah sebelum venture into freelance even sekarang pun kita masih juga menawarkan lah khidmat-khidmat freelance berkaitan dengan nutrisi dan juga penyusuan susu ibu. So tapi untuk hari ini malam ni kita akan bercerita berkenaan dengan nutrition lah, diet ataupun menu sihat untuk ketika berpantang. Macam mana kita nak rancang saya saja tak gunakan istilah confinement food ataupun menu berpantang, tapi saya twist sikit, kita gunakan istilah menu sihat. Menu sihat ketika berpantang. Ya, sebabnya benda ni apa yang saya bakal kongsikan hari ni actually bukan khusus kepada ibu berpantang saja. Benda ni like lifestyle lifestyle yang sihat. Tapi ada certain point yang mungkin kita yang kena dengan ibu sedang berpantang, contoh macam menyusu ataupun nak pulihkan badan. So that's why ada point-point tertentu yang kita fokuskan kepada ibu selepas melahirkan anak. Tapi as general siapa yang mendengar ni, kita pun boleh amalkan, boleh gunakan guidance ini untuk merancang menu yang sihat. Okey. Baiklah. Seperti yang kita tahu, orang-orang muda sekarang ni kan, dia banyak macam berbezalah dengan pendapat orang dulu yang susah nak, orang dulu sangat strict lah dia punya berpantang dia kan, betul tak? Jadi dengan sekarang apa pendapat Cik Husna dengan ni sekarang lah, dia golongan sekarang yang macam itu macam mana? Adakah still okay
Macam mana? Okay. Alright. Based on pengalaman kami lah pengalaman kami as dan juga family D sebab kita pun mengoperasikan perkhidmatan servis berpantang. Jadi feedback daripada klien lah, majoriti sekarang ni dah tidak terlalu strict dalam mengikut pantang-pantang ataupun diet yang tertentu. Tapi macam pada zaman dahulu kemungkinan besarnya kenapa wujudnya aturan-aturan tertentu itu adalah kerana pada zaman itu mungkin sesuai atau mungkin sesuai pada zaman ketika itu ataupun faktor-faktor keuangan contohnya ataupun faktor-faktor lain lah yang sesuai pada zaman ketika ibu nenek moyang kita berpantang. Tapi zaman berubah, jadi ada beberapa modifikasi yang kita kena buat supaya proses berpantang itu dapat kita enjoy lah, orang kata enjoy tidak terlalu restricted. Okay. Tapi kebanyakan ibu sekarang pun dah okey, lagipun banyak informasi. Terlalu banyak sebenarnya sampai ada yang confused juga. So insyaAllah kita akan discuss malam ni lah macam mana kita tak naklah konflik sangat based on sehingga kan ada yang rasa tertekan ke apa ke, tak perlulah sebab benda ni is like menu sihat ni boleh di-apply oleh semua golongan sebenarnya. Ya. Okey. Boleh saya tanya kepada penonton sekarang sekiranya ada kenal siapa-siapa yang apa dia? Agak kurang jelas macam boleh puan ulang balik soalan tu. Bukan. Saya nak cakap dekat kepada viewers sekiranya ada yang nak ada kawan-kawan ataupun adik kakak yang sedang berpantang, boleh share tentang sesi kita malam ni sebab sesi ni sangat berguna bukan saja untuk orang ibu-ibu berpantang tapi juga ibu mengandung dan seisi keluarga sebab ia pasal menu sihat. Jadi siapa yang share, tag dan aktif malam ni dalam sesi kita punya perbincangan malam ni, kita akan hadiahkan dengan kita punya aromaterapi massage oil, lemongrass aromaterapi massage oil. Lemongrass aromaterapi massage oil ni ialah minyak urutan untuk seisi keluarga lah. Dia base oil dia ialah sweet almond oil, olive oil dan juga baunya lemongrass. Jadi share, tag kawan-kawan dan like, komen kat bawah ni. Jadi kita boleh memberi manfaat lagi kepada orang lain. Okey, Cik Husna. Saya nak tanya, kalau on dulu kan, diorang ada sebut ada makanan yang sejuk, ada yang makanan tak boleh makan. Sebagai dietitian, apa yang dikatakan sebagai makanan sejuk? Betul ke tak boleh makan? Itu kita akan discuss nanti dalam slide yang seterusnya yang lebih terperinci. Tapi secara raflinya, secara am lah kalau dalam perubatan ataupun nutrisi moden ni memang tidak ada istilah begitu. Makanan yang sejuk, yang tajam, yang berangin dan sebagainya, tidak ada istilah begitu. Tetapi kalau merujuk kepada apa orang panggil sebagai complementary medicine lah yang merujuk kepada macam perubatan traditional Chinese medicine, perubatan Melayu ataupun Ayurveda. Sememangnya ada klasifikasi lah makanan-makanan ni diklasifikasikan sebagai sejuk, panas dan sebagainya. So dia ada dua info lah dari mana you dapat source of information tu. Tapi dalam modern medicine, nutrition memang tidak ada. Tetapi complementary medicine tu mungkin ada pengkelasan makanan-makanan tu. Kalau macam modern medicine ni dia depan nutrition ni lebih kepada macam food group. Maknanya karbohidrat, protein. So kalau macam yang traditional complementary ni dan adalah this jadi dari mana datangnya petua-petua ni mungkin daripada sudut pandang complementary medicine tadi. Tapi kita akan discuss lebih sikit lah nanti dalam slide-slide yang Okey. So Cik Husna ada sediakan slide lah untuk kita malam ni ya? Ada. Kita akan discuss sikit. Okey. So kita akan siapa yang nak berpantang tak lama lagi, elok kita ikut apa menu yang berpantang menu yang sihat ketika berpantang, bukan saja untuk ibu tapi juga untuk anak yang kita susukan nanti. Okey, saya nak tanya, betul ke apa yang kalau kita makan tu dia boleh mempengaruhi juga bayi melalui susu ibu, betul ke? Okey.
secara amnya logiknya memang begitulah, sebab susu ibu ni ialah building block dia apa yang kita makan. Apa yang ibu itu makan itu akan digunakan sebagai building block untuk produce susu. Tetapi berbalik juga, kenapa concern tu ditanya oleh ibu. Azlin Adara. Biasanya sebab mungkin mereka bimbang kalau apa yang ibu makan tu akan menyebabkan bayi kembung contohnya. Ataupun apa yang dimakan tu dia takut bibi mungkin akan kena kuning, jaundice, berpanjangan dan sebagainya. So dalam kalau konteks soalannya beginilah sebenarnya ini tidak terlalu mengganggu lah. Maknanya apa yang ibu makan adakah ia mengganggu sehingga bayi tu dapat kembung dan sebagainya, agak dia punya konsep Jarang. Penghadaman tu tidak bekerja dalam konsep macam itulah. Maknanya bila contoh kalau kita makan sesuatu yang kita rasa ibu perceive as berangin, so dia ingat anak dia akan dapat kembung. Akan kembung juga? Oh, rupanya tak. Sebenarnya konsepnya tidak begitulah, tak semudah itulah. Tetapi tidak dinafikan jugalah. Maknanya kalau kata apa yang ibu makan tu, benda tu menjadi building block kepada susu ibu. Sebab tu okey. boleh berubah warna, boleh berubah taste ataupun bau ya. Tetapi up to the extent that ia sangat-sangat mengganggu, itu pada saya agak kurang tepat lah. Agak kurang tepat lah. Risau sangat nak makan sebab takut tu tak boleh. Ataupun risau sangat nak makan sebab takut nanti jaundice baby naik ataupun tak turun-turun. Misconception. Kat situ. Assalamualaikum. Saya nak ucapkan selamat datang kepada yang baru-baru masuk ni, Puan Azlin Adara. Assalamualaikum Puan Tini dan Cik Husna berseri-seri sifu saya. Salam Ramadan, selamat menyambut Syawal tak lama lagi insya-Allah. Selamat menyambut Syawal tak lama lagi, tapi kena duduk diam-diam kat rumah. Itu dia. Supaya kita tak menyebarkan lagi wabak COVID ni. Terima kasih Azlin Adara sebab tag rakan-rakan. Ingat ya, siapa yang ada malam ni tag rakan-rakan, share lagi, akan menang. Pemenang yang bertuah dia akan menerima lemongrass massage oil ni bernilai RM38 daripada Razwa. Sangat best, guna seisi keluarga. Assalamualaikum Kak Nur Aisyah. Kak Aisyah, Waalaikumsalam. Selamat datang ke page Tisas Academy ni. Semua kita punya confinement ladies yang sering dahagakan ilmu. Sentiasa nak mantapkan ilmu tentang perbidanan. Jadi kita bila jadi confinement ladies ni bukannya sekadar untuk kemahiran sahaja, tapi kita juga kena ada pengetahuan yang selari dengan Kementerian Kesihatan lah bagi pendapat saya. Okay. Hai Jiwa Reka, apa khabar? Hai Jiwa Reka, thank you for being here with us tonight. Thanks for sharing. Okay, Jiwa saya ialah confinement lady berbangsa India yang sama-sama belajar di Tisas Academy, dan sekarang beliau sangat sibuk buat rawatan berpantang. Busy Cik Husna. Ni semua student kita. Okay. Jiwa hari ni dia muncul. Dia busy kot. Okay. Dan tak dapat sebab busy. Ni penonton tetap kita, Hasdan yang Ishak, dan Ishak. Kak Has, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Terima kasih sebab sudi hadir malam ni. So just in time, kita baru intro. Sekejap lagi Cik Husna akan share. Apa kata Cik Husna share? Apa yang Cik Husna sediakan dalam slide tu? Okay, apa yang saya sediakan dalam slide basically, sekejap saya backwards balik sebab ada beberapa slide. Slide hari ni tak banyak. Saya hanya ada lebih kurang dalam 10-11 slide. Tak apa, kita buka sekiranya ada yang ada soalan ke, sila type soalan kat dalam ruang komen. Kita akan tanya. Okay, boleh saya start sekarang ke? Boleh, silakan. Okay, so topik kita hari ini, malam ni kita akan share berkenaan dengan bagaimana nak merancang menu sihat ketika berpantang
Dan di akhir slide tu kita share sikit lah resepi menu pantang, so called resepi milk booster lebih kurang ya. Tapi resepi ni saya ambil, video ni saya ambil daripada YouTube saja, so perempuan boleh ulang tayang lah. Okay, dan nak tahu resepi dia boleh ulang tayang tengok di YouTube saja. Okay, dan sedikit disclaimer sebelum saya bermula, panduan yang saya berikan ini lebih kepada umum lah ya, maknanya untuk individu sihat, untuk ibu yang kalau ada ibu hamil yang mendengar, untuk ibu hamil yang sihat, ibu berpantang yang sihat lah secara general ya. Jadi sekiranya perlukan info yang lebih terperinci, sebab setiap orang mungkin keperluan nutrisinya tak sama, depends on keadaan penyakit, ataupun faktor-faktor lain ya. So dapatkan keterangan yang lebih detail daripada pihak perubatan. Okay. Okay. Alright. Betul. Okay, ini slide saya yang pertama. Slide ini pun sebenarnya agak penting juga. Okay, kenapa perlu menjaga pemakanan kita, nutrisi kita pada fasa selepas bersalin ataupun fasa postpartum ni. Okay. So sebab yang pertama, pemulihan dan capai RNI. Dia proses kelahiran tu sendiri telah mengambil apa tu RNI? Melibatkan proses yang RNI apa you sebut tadi? RNI ni adalah recommended nutrition intake. RNI, okey. RNI Next slide dia saya akan tunjukkan satu table lah ya, table nak menunjukkan perbezaan keperluan nutrisi antara wanita yang normal, wanita yang hamil dan wanita yang menyusu. Next slide kita akan Okey. Boleh. Ya. Okey. So satu, sebab kita nak kena pulih balik tubuh badan ibu. Ya, adik ibu dia melahirkan fasa dalam labor room tu, ada yang sekejap, ada yang sampai berjam-jam ya. Ada yang sampai diikuti dengan komplikasi tertentu. Jadi apa pun stages ni, apa pun keadaannya, ibu perlu memulihkan semula keadaan badan dia selepas bersalin. Dan bila cakap soal pulih ni, antara salah satu yang you perlu particular ialah nutrien lah, nutrisi. Sebab itu adalah building block kepada badan kita. Nutrien apa kita makan itu adalah building block pada badan kita. So you tak boleh pulih kalau Cik Husna, ni ada peserta kita, Tok Zia Sofia Pikin, dia sebut tolong cakap kuat sikit, dia kata. Okey. Okey, saya dengar volume tu Lepas tu kadang-kadang check juga your volume. Okey. Alright, saya sambung ya. Okey, so satu untuk pemulihan untuk pemulihan ibu selepas salin. So antara nutrien yang ibu perlu particular lebih mungkin seperti contohnya adalah kalsium, vitamin B B kompleks, okay. Dan kalau sekiranya ibu bersalin banyak tumpah darah dan perlu ambil mungkin supplements, iron supplement tumpah darah ni roughly like about 500 ml and above lah. Oh, saya ingat lagi dulu masa saya sama ada ibu ada komplikasi. Masa saya beranakkan melahirkan anak yang ketiga, saya ada masalah ni. Dia tak stop. Tapi nasib baiklah cepat buat sesuatu, doktor tu buat sesuatu, lepas tu dah alhamdulillah tak ada apa-apalah. Alhamdulillah. So sebab iron ni antara nutrien zat yang ketika hamil you perlukan agak tinggi berbanding kalau ibu ataupun wanita yang tidak hamil. Tetapi selepas melahirkan biasanya dia akan drop balik ke needs yang dalam fasa yang tak hamil lah. Tetapi kalau sekiranya berlakunya pendarahan, so you perlukan lebih. Okay. Sebab apa zat besi ni iron ni diguna untuk membina darah kan? Zat besi, betul. Untuk build kita punya red blood cell sel darah merah kita. So kalau tak cukup darah tu rasa penat dan sebagainya itu antara salah satu daripadanya juga. Dan kalau nak putus pasal pemulihan ni, kita jangan restrict kepada terputus je. Okey, boleh saya sambung? Okey, boleh. Okey. Kalau nak dilihatkan fasa pemulihan ni, kita jangan restrict dalam waktu berpantang saja Maknanya kita jaga tempoh makan tu 44 hari je. Biasanya orang Melayu kan berpantang 44 hari saja. Dia sebenarnya kalau ikut kajian kan ada research yang mengatakan
ibu yang Okay. dia menjaga menjaga pemakanannya untuk tempoh masa yang lebih panjang. Sebenarnya ini adalah untuk persediaan untuk kehamilan yang seterusnya. Walaupun dia baru lepas dia tak merancang pun untuk the next pregnancy, tapi sebenarnya kalau ibu menjaga pemakanan dia dalam fasa 5 ke 7 bulan selepas bersalin tu, dia the outcome untuk next pregnancy tu be much better in terms of baby tu tak adalah komplikasi seperti low birth weight, berat badan kurang. So benda tu pun quite something yang tak normal lah dia panggil low birth weight baby, itu pun antara komplikasi juga. You kena tengok bila you menjaga pemakanan ni, jangan restrict ketika tempoh 44 hari tu je. Maknanya you kena tengok beyond than that. So dalam fasa tu menjaga makan tu untuk apa? Untuk you punya next pregnancy. Walaupun you tak plan, tapi mana tahu so the next pregnancy tu you kena start daripada seawal selepas you bersalin. Itu satu Okay, so maknanya bukan 44 hari je, pasal dia lebih daripada tu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah of course untuk penyusuan lah, penyusuan ibu. So kalau dia tak makan, ibu ni kalau let's say dia punya nutrient ataupun diet intake dia agak restricted ya, ibu tu sendiri sebenarnya yang akan affected. Susu ibu tu still akan ada selagi mana ada demand daripada bayi. Mak tu yang akan rasa sakit badan lah, setengah badan tak sihat lah. Rasa tak sihat kan? Keperluan bayi itu akan sentiasa ada selagi mana bayi itu ada demand lah. Maknanya selagi dia menyusu dengan baik, demand ada, susu akan tetap dihasilkan. Tapi dia akan suck out storage daripada badan ibu. So ibu yang intake nutrients tu. Jadi penting sebenarnya yang jaga makan ni fasa pemulihan untuk tubuh badan ibu. Kalau untuk menyusu tu of course supaya lagi tak teruk lah keadaan dia. So dan research juga menyatakan kalau ibu yang dia meet dia punya RNI, maknanya recommended nutrient intake tu tadi, dia akan lebih berjaya dalam penyusuan susu ibu. Maknanya masa dalam fasa berpantang ataupun fasa you menyusukan bayi, tak payah sangatlah nak diet. Restrict ini you kena fikirkan untuk diri you dan juga bayi. Pulihkan badan dulu. Ya, apa? Macam mana? Penting kan untuk pulihkan badan dululah maksudnya. Pulihkan betul. Okay. Dan ada juga kajian menunjukkan bila mana ibu terlalu restricted ini dari segi in terms of kalori lah kalori. Maknanya nak terus cepat sangat lah. For example, dia restrict sangat kalori intake dia, nasi pun makan ciput sikit je, protein pun makan separuh je, ikan semua separuh kan, sebab nak kurus cepat. So perkara ini juga boleh menyebabkan sel-sel lemak dalam badan kita ni, toksin yang di dalam badan itu akan keluar ataupun release into you punya breast milk, dan bayi akan dapat toksin badan keluar ke dalam breast milk. Toksin badan ni ya disimpan di dalam fat cell. Dalam fat cell kita juga ada. Jadi bila you tak boleh restrict sangat kalori intake, so tenaga tu nak dapat dari mana? Dia akan start out daripada gunakan daripada lemak. Mungkin cepat kurus lah, tapi dia akan efek yang lain. Betul. So that toxin ataupun contaminants ni boleh pass through kepada breast milk. So bila baby you menyusu, so end up bayi you akan dapat that all contaminants tu tadi. So ni pun bahaya. So maknanya info ni you kena very carefully thoughtful lah so that kita tak diet tak tentu hala lah ya. Okay, yang kedua Alright, suara saya perlahan sangat Okay. Mungkin lepas tu kadang-kadang putus-putus. Kadang-kadang. Sekejap saya tengok ni. Nampak tak slide tu? Slide ni saya rasa tak nampak. Sangatlah. Nampak. Tapi you boleh dengar dari explanation lah Okay. So next time best sikit untuk mic. Okay. Okay, sebab yang ketiga pula saya move on
Okay, Move on. slide yang ketiga iaitu kesihatan emosi. Okay, so kita hanya bercakap faktor pemulihan ni dari segi fizikal. Ibu Betul. kan, tapi kita lupa dari segi emosi juga nutrisi ni ada main peranan. Walaupun tak terlalu ketara tetapi still ada peranan yang dimainkan di nutrisi ni. Dan biasanya kalau kita tengok faktor emosi ni, inilah yang kata depression, postpartum blues or yang kena dengan ibu seperti ni biasanya goyang ni lah ada depression blues, postpartum blues ni. Okay. Tapi kalau kita secara broad generalnya ialah apa-apa saja masalah-masalah berkaitan dengan mental health. Mental health. Okay, macam saya sendiri pun saya sharekanlah satu pengalaman kami berdepan dengan ibu yang memang mempunyai history postpartum depression. Okay. Pernah handle jugalah. Maknanya kita as a co-family lady lebih kepada memberi sokongan sosial dan emosi lah, dan juga fizikal dari segi bantuan. Itu saja. So adakah dia dapat dipulihkan? Pelanggan tu tadi. Depression ni dia actually berlaku ketika fasa berpantang tu saja. Mungkin bukan keseluruhan tapi the subsequent pregnancy tu mungkin akan berlaku lagi. So maknanya macam this specific client ni memang dia kata dia punya previous pregnancy memang dia ada history tu. Apa kelakuan? Boleh saya tanya keluar sikit daripada kisah menu pemakanan. Apa perlakuan ibu-ibu yang ada mengalami masalah kesihatan emosi ni, masalah meroyan, postpartum blues dan sebagainya? Apa? Kalau macam kita as a co-family lady kan, apa yang kita boleh observe ialah dari segi contoh macam ibu tu kan tiba-tiba rasa sentak ataupun tiba-tiba menangis atau macam klien yang kami attend ini antara input yang diberikan ialah dia rasa marah dengan anak dia. Macam menangis sikit je dia dah rasa rimas. Dan dia juga ada macam klien ni agak ekstrim sikit lah maknanya dia mendengar suara-suara halus lah, suara-suara yang membisik kata-kata negatif lah untuk cederakan bayi dia for example. Sebab itulah hari tu kan kita ada tengok dekat Dada Akhbar ada share ibu-ibu yang sembelih anak dia kan yang ada baru ni tentang postpartum depression dan sebagainya. Macam peranan co-family lady ni lebih kepada meringankan bebanan ibu lah supaya dia tidak rasa beban. Maknanya semua kerja kat rumah dia nak kena buat, nak kena masak. Stres lah. So co-family lady peranannya lebih kepada arah itu. Maknanya kita tak kata dari segi medical tapi kita lebih memberi sokongan bantuan fizikal lah, bawa kerja rumah, memasak untuk ibu, tolong dia jaga anak ataupun at least paling kurang pun teman dia. Pendengar setia. Sebab macam yang tadi ni pun memang dia kata saya nak teman je. Saya nak orang yang ada di sisi untuk teman saya sebab kadang-kadang husband pergi kerja so tak habis 24 jam ni kan. So sebagai peneman betul. Rupanya makanan pun boleh membantu untuk memperbaiki kita punya kesihatan emosi. Betul tak Cik Husna? Betul. Dia often biasanya adalah combination of beberapa factors lah maknanya dari segi kesedaran and then ada sokongan keluar genetic factors. Yang ini banyak faktor-faktor yang kita tak boleh nak kawal. Macam genetik kita nak kawal macam mana? Betul. Kita. So antara faktor yang mampu kita kawal ialah maknanya dengan menjaga pemakanan kita ni so antara yang saya boleh share lah sedikit input maknanya dalam pesakit yang ada mental health disorder ni, mereka dalam tubuh badan mereka ada kekurangan beberapa jenis nutrien. Memang nampak sangat kurang. Contohnya macam dia panggil sebagai macam vitamin B, especially B12, folate. So benda-benda ni semua, contoh macam vitamin B ni, you boleh dapat daripada whole grains. Tapi kita jaranglah makan benda-benda yang gandum penuh ni kan. Kita makan nasi putih, kita makan roti putih. So agak kurang nutrisi-nutrisi ni yang wujud semula jadi dalam makanan tu. Macam contoh vitamin D. Sebab tu kadang-kadang saya galakkan juga untuk ibu-ibu yang berpantang.
janganlah sampai pantang tu sampai tak expose langsung dengan matahari sampai tingkap semua tutup. Tak, so you have to expose sedikit. Betul. Sources yang utama adalah daripada yang paling mudah lah you nak dapat daripada Vitamin D. daripada makanan pun seperti kuning telur ataupun ikan-ikan yang berlemak. Ikan-ikan yang berlemak. Contoh macam ikan bilis, ikan kembung, actually ikan-ikan tempatan Ni bila kita cakap pasal omega 3 DHA, EPA ni kita asyik fikir salmon kan. Sebenarnya ikan tempatan juga banyak kandungan omega 3. Betul. Contoh macam ikan patin tu Ikan yang berlemak lah. Cuma ikan yang berlemak. Ikan yang kajian menunjukkan ikan marine lah, ikan di laut tu kandungan di laut berbandingkan. Okey. So omega 3 Ingat ya perempuan, ikan laut lagi banyak lemak omega 3 berbanding ikan sungai. Macam tu. Okay. So yang saya perlu tekankan juga macam omega 3 ini antara nutrien yang banyak dikaji berkenaan dengan kesihatan mental kesihatan mental inilah omega 3 ni sebab tu ibu selepas bersalin sebenarnya tak bersalin ke berpantang ke atau general population kita digalakkan untuk makan ikan sebab omega 3 EPA DHA ni barang kita tak buat, kita kena dapatkan daripada diet. Betul. Kena makan. Okey, selamat datang sekejap Selamat datang kepada Rogaya Harun. Assalamualaikum Puan Tini dan Cik Husna. Apa khabar Gaya? Sihat? Okey, jom kita ikuti malam ni. Gaya tolong share banyak-banyak dekat kawan-kawan yang lain untuk mendapat manfaat daripada daripada perkongsian kita malam ni. Okey, teruskan Cik Husna. Tadi saya potong. Tak apa. So itu yang faktor yang ketiga So dan yang seterusnya adalah sistem penghadaman. Okey. Yang ini pun biasa constipate kan. Antara isu-isu yang biasa dihadapi selepas bersalin ni sembelit. Kembung lah, memulas lah ataupun kebolehan dia untuk tahan buang air besar tu jadi kurang, jadi lose sikit masa tu. So ni antara isu-isu yang berkaitan dengan sistem penghadaman yang biasa dihadapi oleh ibu lepas bersalin So you kena particular sikit tentang pengambilan sayur, buah, probiotik sometimes. Sebab tu orang Jawa kadang dia makan je tempe. Tempe, whole grains ni pun ada banyak fiber so untuk memudahkan pembuangan air besar dan juga cecair liquid. Yang ni pun you perlu seimbang lah pengambilan dia Okey. Dan yang terakhir, kenapa penting kita jaga makan? Sebab you nak capai berat badan ideal selepas salin. Tak kisahlah kalau kata lepas salin tu naik berat ataupun turun sangat berat tu, the next pregnancy is better kalau you dapat capai berat badan yang ideal sebelum you conceive atau sebelum you hamil. Sebab dengan berat badan yang tak ideal ni ada banyak lagi komplikasi lain yang boleh datang. Okay? Betul. So itulah antara lima points penting kenapa you kena jaga makan Right. So saya move on Saya move on ke next slide yang saya nak tunjukkan berkenaan dengan RNI tu tadi recommended nutrition intake. Yes. Yang ni pun saya tak rasa puan-puan boleh nampak sebab saya pun terkena-kena juga nak tengok number ni. Okey, bacakan je. Secara generalnya apa yang table ini tunjukkan ialah keperluan wanita ketika maknanya dia tak hamil lah, woman biasa saja, and then kalau ketika wanita itu hamil berapa keperluan dia dan juga kalau dia menyusu berapa pula keperluan dia So saya boleh katakan di sini apa yang naik. Okey, contoh kalori. Energy, kalori lah biasa kalau kata lebih kurang dalam 2000 ataupun 1008 ke 2000 kilokal. Ini untuk orang biasa. Perempuan biasa tetapi apabila dia hamil berlaku peningkatan. Maknanya
trimester tu, trimester pertama, kedua, ketiga tu ada additional calorie. So bermakna ibu perlu menambah sedikit daripada apa yang biasa dia makan untuk achieve dia punya calorie ni. Kalau Patutlah saya bila kuat dia makan masa dah nak akhir-akhir tu. dan kalau dia menyusu, sekiranya selepas melahirkan tu ibu menyusu badan secara eksklusif, keperluan dia tu lebih lagi daripada ketika dia hamil. So ni yang kita bincangkan pasal postpartum ni. Maknanya ada additional calorie, lebih lagi. Contoh kalau kata normal woman 2000 contohnya. So kalau dia hamil pada second trimester atau third trimester tu lebih kurang dalam 300 lebih ke 400 lebih dia punya keperluan. Ekstra. Kalau dia menyusu ekstra betul. 300 hingga biasanya 400. maksudnya 2000 kilokalori, dia ambil lagi ekstra 300 hingga 400 kilokalori ekstra. 1300. Okey. 2400 ekstra. So 300 ke 400 kilokalori ekstra dia. Dan kalau dia menyusu lebih lagi 500. 500 tu kalau dia menyusu seorang lah. Kalau dia menyusu dia ada twins ke, tu lebih lagi lah keperluan dia. Boleh lah makan 3 pinggan nasi. Kita tengok nanti sebab kalori 500 ni tak banyak mana sebenarnya. Okey. Dan protein pun meningkat juga. Protein pun kalau meningkat. kata protein maknanya secara generalnya apa yang saya nak sampaikan kat sini ialah you punya energy, you punya protein, you punya minerals, you punya kalsium, you punya iron, you punya iodine, you punya zinc, you punya vitamin C, semua kebanyakannya meningkat. Dan meningkat tu sikit kalau ikut percentage, kadang-kadang ada yang lebih daripada 80% peningkatan tu. Sebab tu you kena jangan ambil mudah lah. Maknanya dalam fasa you bersalin selepas you melahirkan ni, jangan ambil lewa je makan je dah ada. Tak. Maknanya kena yang berkhasiat lah, yang betul-betul berkhasiat. Yang kalau tak berpantang, tak hamil pun dia dah kena jaga. Walaupun kalau dalam ketika ini lebih lagi kena jaga. Sebab kita nak memulihkan badan kan, betul tak? Memulihkan sebaik tenaga kita. Okey, sebelum tu sekejap saya nak tanya sekiranya penonton-penonton ada soalan, boleh type soalan dekat ruang komen sekarang. Jadi kita boleh tanya Cik Husna apa-apa soalan tentang menu masa berpantang ke, masa mengandung ke, boleh type dalam ruang komen ya. Okey, teruskan Cik Husna. Okay, saya move to next slide. So slide ni orang tak nampak, tak boleh nak baca pun. Betul. Alright. So ini secara mudah lah macam mana kita nak merancang menu sihat tu. Saya bagi 3 panduan dari segi ini kita bercerita dalam konteks kepelbagaian dan juga mana quality dan quantity. Apa yang nak kena makan lebih, apa yang kena makan kurang, dan portion tu macam mana pula. Okay, ini secara am. Okay, so yang pertama piramid makanan, yang ni semua orang tahu. Yang kedua yang pinggan suku-suku, ini pun semua orang tahu. Ini guideline yang very general. Okay, dan yang ketiga adalah handy guide portion size. Ini macam mana you nak portioning kan you punya, okay, nak makan ikan tu banyak mana, nak makan ayam tu banyak mana, just dengan menggunakan tangan. Okay, dan yang keempat saya perlu emphasizekan juga real food. Maknanya pilih makanan yang your real food. Maknanya bukan suplemen, utamakan yang real food ni. Nah, kalau ayam lah. Bukannya pati ayam ke, kalau kunyit lah, bukanlah pati kunyit ke. Yang dah ada proses lah maksudnya, bukan yang macam itulah. Sekarang ni kan banyak, bukannya produk yang telah di recreate balik. Tidak, maknanya fokus kepada real food. Okay, sebab pasal ni kita tak nak you over, kita tak nak you kurang. Jadi real food ni dia dah cukup dah, kombinasi nutrients kat dalam tu semua dah cukup untuk provide you dengan apa yang you perlukan. Okay, supaya tak terlebih, tak. Okay, so kepada yang pertama piramid makanan. So piramid makanan yang saya, ini favorite piramid makanan saya lah. Ini bukan yang biasa yang kita tengok, sebab piramid makanan Malaysia dia tak seperti ini. Ini dinamakan Mediterranean pyramid. Yang ini saya rasa lebih detail dan memberi, saya tak tahu kalau you all boleh nampak. Tapi tulisannya pun agak kecil sebenarnya. Sekejap saya besarkan yang ni. Boleh besarkan. Mediterranean, kalau Malaysia meriah sikit kot. Dengan nasi lemak, dengan ayam goreng. Macam tu lah agaknya. Mi goreng ni. Ni banyak lebih pada bijirin ke? Okay. So, halus sangat ni. Dia memang halus. Memang tak, mungkin susah sikit nak nampak. Dan, okay, cuba bacakan tu apa benda tu.
Okay, cuma dekat bawah tu Ha. dia dah terhadang sedikit dengan yang banner tu. Jap, I lift back banner ni sekejap. Saya alihkan banner ni, kejap. Ni banner ni untuk nak bagi tahu apa itu, like, tag dengan share dekat kawan-kawan. Okay. Okey. Okay. Alright, so dah nampak sikit hopefully boleh Dah nampak dah. walaupun tak terlalu besar. Okay, yang bawah sekali tu kalau you tengok dekat tapak yang paling bawah ialah air. Minum air. Air. So kenapa kena minum air? Sebab makan, biasanya kita makan berapa kali sehari? Paling-paling 3 kali lah. 3 kali main meals, lepas tu ada mungkin 2 kali snacking, so 5 times. Tapi air ni kita minum minimum yang recommended is like about 6 ke 8 gelas sehari. Kalau you menyusu, mungkin lebih lagi you perlukan. Lebih lagi tu Betul, dahaga kalau menyusu. Bila dahaga, you minum, you replenish balik liquid. Dan always gunakan you punya urine, air kencing tu sebagai indikator. Nampak pekat sangat, maknanya badan you dehydrated dan you perlukan lebih lagi. Okay, so paling bawah tu you kena pastikan hydration badan tu betul. Dengan minum dengan secukupnya lah taklah kata lebih, taklah kurang, secukupnya Naik level yang seterusnya ialah whole meal. Itu yang saya kata tadi, dekat dalam whole meal ni Okey, sekejap Cik Husna. Yep. Saya nak tanya jugalah, alang-alang you cerita pasal air kan. Orang dulu dia selalu cakap jangan minum air banyak, macam tu. Saya hari tu berpantang dengan mak mertua pun, saya curi-curi minum air. Dia bagi minum air tapi minum sikit. Dia suruh minum sikit tapi kerap lah macam tu. Kenapa macam tu? Actually kalau diikutkan memang begitulah cara yang sepatutnya kita minum air. Kalau ikut sebenarnya pun begitu. Maknanya kita minum air kerap tetapi sedikit-sedikit dan kita tak gup-gup. Kita hirup. Hirup. Kita dari segi adab makan lah adab makan. Okay, so restriction tu sebenarnya saya tak pasti sebab saya tak pernah dengar bidan yang maknanya bila dulu yang restrict kata tak minum air. Saya tak pernah dengar lah. Yang kita dengar ni biasanya adalah daripada mak-mak kita ataupun yang authorized So, by right kena pastikan minum air yang cukup sebab kita nak menghasilkan susu kan, betul tak? Minum dengan cukup, tak perlu kata terlebih pun. Bila you tak payah gop tu, tapi pelan. Bila you rasa haus dan you replenish balik your liquid intake minum kerap tetapi sedikit-sedikit supaya tak kembung lah perut maknanya tak rasa distended lah perut. Okay, right, next atas tu ialah keperluan whole meal wheat. So yang saya cakap vitamin B ni B complex ni banyak dalam whole wheat kita sebab tu kalau refine flour, tepung-tepung yang putih ni ini kebanyakannya dah proses. Dah diproses, maknanya nutrien-nutrien semua dah tak ada. In fact kita perlu tambah lagi pula. Contoh macam roti putih kan, roti putih ni dia dibuat daripada refine tepung yang dah diproses, highly processed. So end up ujungnya dah tak ada sangat nutrien, you kena tambah lagi balik nutrien kat dalam tu. So pilih whole wheat, whole flour. Okay, ini lebih baiklah brown rice. Lebih bagus. Cuma satu, kalau let's say you nak makan benda-benda yang high fiber, sebab tu you kena minum lebih air ni tadi. Kalau you makan high fiber diet tapi air you sikit, you akan end up constipate. So dua-dua ni kena selari. Okay, next sebelah tu kalau you tengok ialah buah dan juga sayur. Kalau dalam food pyramid Malaysia dia tak satu line. Dia kat atas sikit. So dalam piramid makanan ni dia satu line. So maknanya you kena ambil sama banyak. Sama ini nasi dengan ini sayur tu lebih lagi. Right? So ini you ambil every meal. Setiap waktu makan utama, sarapan pagi, lunch, malam. So 3 main meal ni you kena ada. You kena ada you punya whole meal ni, you punya carbohydrate ni dan juga fruits and veggie lah, you punya buah-buahan dan juga sayuran. Okay. Alright. So next you boleh ambil yang tangga yang seterusnya ni, kalau tak berapa nampak saya
Saya bacakan je lah olive oil, saranan olive oil, and then milk and dairy, susu lah, susu ataupun produk susu. Yang ini you boleh ambil setiap hari, tetapi mungkin bukan every meals, maknanya mungkin snack time ke, ataupun minum petang ada lah, okay. Dan juga dia tambah dekat sini ialah herbal, spices, garlic, onions, which is you boleh guna sebagai condiments lah untuk memasak. So tak adalah you guna garam banyak sangat. Okay, macam bawang-bawang dan sebagainya. Dan yang seterusnya adalah kacang. Kacang contoh macam kacang badam, kacang pistachio dan sebagainya. Yang ni pun you boleh ambil setiap hari. Okay. Next adalah you punya sumber protein. Yang ini you boleh ambil weekly, mungkin 1 atau 2 kali. Okay, contohnya macam ayam ayam disarankan dalam 1 minggu tu mungkin 1 or 2 times. Kalau kata ikan lebih daripada 2 serving. Kalau kata telur contohnya 2 hingga 4 serving. Kalau macam legumes ni ke kacang lah. Ke kacang ni contoh macam kacang dal, kacang hijau. Okay. Yang ini more than 2 servings. By weekly. So kepelbagaian. Maknanya you dalam 1 minggu tu you tak adalah hari-hari you makan ayam. You makan ayam, you makan ikan, besoknya you makan udang pula ke, besoknya you makan telur pula ke. So ada kepelbagaian di situ. Okay, and then last on top tu you ambil sedikit saja. Which is biasalah macam you punya processed meat, sausage, burger dan sebagainya. Dan juga white bread, white rice, potato ni semua ni yang dikira sebagai starchy karbohidrat, kanji lah kanji putih ni. Yang ni you ambil dalam serving yang moderate. Okay, so secara roughly you boleh dapat guideline tu daripada bawah dan ke atas. Right? Tapi kalau kita ni makan nasi, kita ganti je lah nasi dengan roti ni kan? Sebab ini Mediterranean. Kalau ikutkan kat dalam food pyramid ni boleh je makan nasi. So meaning kalau kata sekarang ni kita makan nasi putih dan you tukarlah mungkin kepada brown rice. Simple macam brown tu rice. je. Kita memang takkan nak makan roti pula kan, sebab kita punya makanan ruji lah nasi. So modifikasi yang paling mudah ialah tukar switch kepada brown rice ataupun boleh mixkan. Betul. Sebab orang Melayu ni nak tekak dia memang nak makan nasi juga macam tu. Right, ini just roughly guideline. Guideline. Which is good. Sebab dia dah sama. Fruit dengan veggie dia sama dengan nasi. Kena sama banyak. Okay. Yang saya suka itulah maknanya yang paling bawah tu. Nasi dengan dia punya sayuran tu. So air. And then you punya protein tu. Protein you kena pelbagai. Maknanya bukan hari-hari makan ayam. Kita ni kadang-kadang lauk tu hari-hari ayam. Ataupun seminggu tu memang straight semua ikan. Ataupun kalau yang memang orang makan daging tu 7 hari tu lah makan daging kambing. So perlu ada variety kat situ, okay? Okay. Move on dulu. Okay. Saya suka pinggan ni. Yang ni pun easy, very straightforward. Pinggan Malaysia. So yang tadi you dah tahu dah berapa yang food pyramid tu, at least you tahu mana yang you kena ambil banyak, mana yang you kena ambil sikit. So now bila dah tahu, macam mana kita nak portionkan dalam pinggan kita, bulat tu you just bahagikan suku-suku dan separuh. Ini tak perlu terangkan, tengok pun kita dah boleh agak dah faham, betul? Okay, kat mana letak nasi, kat mana letak protein dan juga buah dan juga sayuran. Okay, ini easy, very straightforward. So bidan-bidan kita, confinement ladies kita semua ada ikut tak cara-cara yang disarankan ni? Boleh suggest lah bila dah ikuti kelas ni, jadi kita boleh share dekat pelanggan-pelanggan masing-masing tentang buat menu yang sihat ni. Okey, teruskan Cik Husna. Okay, so next slide saya, yang ini pun guideline untuk you portionkan you punya makanan. So, tak terkurang tak terlebih So contoh macam ayam, dia lebih kurang dalam, kalau you tengok your hand is all you need. So dalam palm ni kalau ayam ke ikan ke dia lebih kurang, ini serving size untuk protein. Satu palm ni, boleh nampak tak? Nampak? Nampak tangan ni je. Ini je. Lebih kurang bukan semua ni bukan semua ni. Ni ngelak tu semua ni. So bila you nak letak portion ayam ataupun ikan tu dalam
pinggan suku-suku separuh tu, so portionkan lebih kurang banyak ni lah ayam tu. So kalau untuk you punya sayur lebih kurang segenggam macam ni. Ini portion saya sayur. Okay. So kalau macam untuk karbohidrat, nasi is karbohidrat so lebih kurang dalam one cup, hand cup macam ni. Lebih kurang lah lebih kurang. Okay, dan ke kacang ataupun thumb ni untuk fats lah. Fat. Minyak, lemak. Okay. butter. So bila orang cakap one serving tu, you straight away boleh nampak size quantity-nya lebih kurang begini. One serving size tu lebih kurang begini. Lebih kurang Okay, so ini roughly tiga panduan yang you boleh guna pakai. Okay, clear boleh So rasanya senang. Dari segi quality makanan tu you boleh agaklah mengikut food pyramid, and then macam ni nak portion pun you boleh agak guna separuh ataupun guna you punya hand guide ni tadi. Okay. Betul. Saya ada satu kawan dietitian juga dari Hospital Selayang, dia ada share juga hari tu. Lagi cair gravy dia tu lagi kurang secara asasnya lah, lagi kurang kalori dia. Lagi pekat gravy dia tu yang masak merah, rendang, itu lagi banyak kalori dia. Kalau singgang sup tu dia macam ringan sikit lah ada kalori dia. Macam tu. So pemilihan makan ni rasanya tu pun very straightforward. Benda tu kita boleh fikir. Kalau nak nampak memang tebal lapisan minyak tu, so elakkan lah. Okay. Alright, so slide yang seterusnya. Saya nak share yang tu ke kita nak go through soalan ke? Soalan last ni. Saya ada satu soalan yang sangat bagus ni daripada Cik Azlin Adara. Cik Husna, boleh kongsikan makanan yang sesuai untuk diambil di minggu pertama, minggu kedua dan seterusnya. Jadual masa yang sesuai untuk ibu makan dan waktu yang harus dielakkan bagi menjaga fizikal dan kesihatan ibu. Sebab di Malaysia, lain negeri lain cara penjagaannya dan pemakanan yang diambil. Lagi satu, bagaimana jenis kumpulan darah seseorang menyumbang kepada makanan yang diambil? Dia tanya. Ada dua soalan lah tu. Okay, saya jawab satu persatu. Okay. First soalan dia ialah makanan yang sesuai untuk diambil di minggu pertama, kedua dan seterusnya. Okay, yang saya mungkin boleh detailkan sedikit pada minggu pertama tu kalau ibu yang nak melahirkan secara cesarean, biasanya kita akan galakkan untuk ibu ambil makanan yang lembut, soft lah tetapi masih balance dan seimbang supaya tulis catat, sila catat macam bubur. Macam bubur. So the first week tu kalau boleh kita janganlah berikan ibu makan something yang very heavy atau too spicy. Lepas labor je tunggu makan kari pekat. So itu kadang-kadang akan sebab kita lepas bersalin kita punya sistem pengeraman akan sedikit sluggish dia macam terganggu sedikit because of hormonal fluctuation kan. Jadi kita punya sistem pengharaman pun akan terganggu. Jadi eloknya pada minggu pertama tu ambil makanan-makanan yang easy to digest lah. Especially kalau ibu yang caesar. Kalau normal pun sama juga lebih kurang. Dah nak start makan nasi pun tak ada masalah. Cuma gravy atau kuah tu elakkan daripada yang terlalu berempah, terlalu pedas. Ini untuk nak mudahkan ataupun tidak terlalu membebankan sistem penghadaman ibu tu. Itu yang pertama. Right? Air, hydration pun penting juga. Dan macam contoh macam makanan-makanan yang dia ada satu kategori makanan yang kita panggil sebagai food maps ataupun nightshades ni. Makanan-makanan ni mungkin agak sedikit berangin. Maknanya dia punya digestion process itu end up boleh byproduct dia adalah boleh menghasilkan gas lah yang menyebabkan ibu agak sedikit distended, gassy. So mungkin makanan-makanan jenis macam ni, contoh macam kacang ataupun ada certain makanan lah yang menyebabkan gassy. Increase sensitivity ibu. Yang ini mungkin you boleh introduce gradually. Maksudnya tak terlalu mendadak terus. Sikit-sikit introduce. So sebab tu macam orang dulu lepas salin kan masak singgang, masak pindang, kuah-kuah yang
very soupy stew yang mudah untuk ibu nak hadam, dan kalau kita makan bersama nasi tu kita dah dilembutkan dengan sup tu tadi. So mudah, tak payah nak kunyah buat banyak kali pun. Okay? Itu yang minggu yang pertama lah ya. So yang soalan seterusnya, jadual masa jadual masa yang sesuai untuk ibu makan dan waktu yang harus. Waktu makan ni as simple general, as a rule of thumb dia punya 3 kali waktu makan tu. Breakfast, lunch, dinner. Breakfast, lunch, dinner, kalau boleh tetap. Maksudnya janganlah macam kita tahu kadang-kadang mungkin kita punya jadual dengan anak kecil tu lari sikit waktu makan dan sebagainya. Kalau boleh cuba aturkan dengan seatur yang mungkin. Kalau perlu buat meal prep, buatlah meal prep awal-awal so that waktu makan kita tak terganggu sangat. Maknanya fixkan timing tu. Kalau pagi tu biasa makan pukul 8, tiap hari pukul 8. Lunch pukul 1, tiap hari pukul 1. Dan kalau dinner tu jangan lewat sangat. Mungkin dalam pukul 6 ataupun pukul 6.30 lebih kurang macam tu. Okay. Tetapkan waktu makan you. Jangan macam sekejap makan macam tu, sekejap makan macam tu. Itu pun tak bagus untuk you punya sistem penghadaman kita. Penghadaman you macam sebab tak teratur, tak ada satu sistem. Betul. Makan yang teratur Okay. Jenis kumpulan darah seseorang yang menyumbang. Yang ini lebih kepada daripada HOX diet lah. Tetapi mungkin pembacaan saya juga belum menyeluruh berkenaan dengan blood type Jadi kalau kata blood type A diet, dia kena makan ini sekian. Blood type B dia kena makan ini sekian. Okay, cara makan yang begini tidaklah diiktiraf sebenarnya, tetapi terpulanglah sebab ada individu yang selesa untuk nak ikut cara makan yang begini. Tetapi menurut saya pemakanan yang bagus tu ialah yang seimbang, yang balance, seimbang dari segi kualiti dan juga portion tadi. Okay, yang ikut blood type ni terpulanglah sebab saya pun lebih pembacaan lah, kena lakukan sedikit lebih pembacaan berkenaan dengan jenis kumpulan darah ni. Okay, so ada lagi soalan? Ada lagi, adakah jus di pasaran seperti jus lima, fresh orange, jus jambu batu sesuai diambil ketika berpantang? Zaman dulu kita dilarang minum air sejuk berbeza-beza, dengan pandangan doktor zaman sekarang yang menyatakan ia boleh diambil dan tiada masalah. Bagaimana pandangan Cik Husna tentang air sejuk dan ais batu dalam minuman? Sebab ini antara soalan yang sering ditanya oleh ibu berpantang. Betul? Ini paling popular lah orang tanya. Okey, dari segi jus ni, kita tahu jus yang kalau kita beli di pasaran, kandungan gulanya memang sangat tinggi. Jadi kalau ibu yang ada masalah seperti gestational diabetes, walaupun selepas melahirkan mungkin masalah tu akan resolve, tetapi risiko tu tetap ada. Jadi jus-jus yang you beli dari on shelf markets tu, kalau boleh cuba elakkan. The best is just hydrate badan you dengan air kosong, air biasa yang zero calorie. Okay, kalau nak buat pun buat sendiri. You blend fresh orange, you blend sendiri tanpa gula sebab kadang-kadang gula yang berlebihan juga boleh increase sensitivity badan kita. Sebab bila kita ingest gula terlalu banyak, you punya insulin akan spike. So insulin spike ni tak bagus. Okay, mungkin akan menyebabkan inflammation dan sebagainya lagi. So kalau saya tak galakkan minum air biasa saja. Kalau air akar kayu tu pun sama juga. Kalau yang di pasaran ni kita tak tahu apa ramuan yang ada. Kalau kita buat sendiri homemade ataupun kita memang mewarisi resepi tu turun-temurun dan kita tahu apa yang kita buat tu lain cerita. Tapi kalau yang on shelf market ni saya agak kurang yakin Okay. Next air sejuk ais batu dalam minuman. Macam saya sendiri saya tak kena minum air panas. Saya memang kena minum air sejuk ataupun ais batu yang ini juga mengupas pandangan lah daripada pakar gainis lah kenapa kita tak boleh dedahkan badan ibu tu kepada persekitaran yang sejuk. Termasuklah kadang-kadang bila kita minum air sejuk tu ais tu kadang-kadang terasa gigil sikit kan. Yang ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor medical lah keadaan explanation dia lebih kepada medical factors. Okay, tetapi dari segi mengambil kira
zaman sekarang. So saya fikir ikut kesesuaian. Kalau kalau perempuan rasa ambil tu tidak mendatangkan apa-apa mudarat kepada badan, terpulang. Kalau rasa macam ambil tu straight away rasa lain macam badan, then it is best untuk avoid. Sebab sekarang ni pendekatan yang lebih orang kata lebih berhemah tu ialah you kena dengar apa yang badan you react. Listen to your body. Listen to your body. Listen to your body. Saya rasa itu lebih tidak terlalu ekstrim lah. Tidak terlalu ekstrim dan tidak juga terlalu mengabaikan. Yes. To be safe, just listen to your body. Betul tak? Macam saya ingat lagi pesan nenek saya. Untuk certain isu yang nenek saya pesan kalau berpantang ni kalau boleh keep yourself warm. Dia kata biar hangat je. Macam tu lah. So memang minum air suam, minum air kosong, tak ada minum air sangat lah masa tu. Tapi again, it's up to you, listen to your body Okay, seterusnya nak teruskan dulu ke? Kita teruskan, kita ada lagi soalan tapi kita teruskan dulu. Sekejap, saya hide dulu. Cik Husna nak cerita pasal makanan sejuk lah, gatal tajam semua tu. So kita kupas sekarang Cik Husna. Okay. So pantang larang dan juga petua Okay, so makanan sejuk, gatal, tajam, angin, lepas ikan pula tak boleh makan ikan-ikan yang sembarangan. Okay, ini antara explanation yang mungkin saya boleh share lah mungkin ada pandangan yang lebih sahih ke di luar sana. Okay, macam buah dengan sayur ni kita kategorikan sebagai sejuk. Okay, macam gatal ni biasanya makanan-makanan yang boleh mencetuskan alergi ataupun food intolerance lah Kalau bukan alergi pun setakat ibu tu tak boleh nak tolerate dengan makanan tu untuk certain period of time sebelum pantang je. Kemudian dia okey pula, right? Macam tajam, makanan tajam macam rebung, nenas, makanan angin. Angin ni yang saya sebutkan tadi contoh macam certain buah ataupun kekacang makanan ni ada satu kategori yang dikatakan sebagai food maps FODMAPS. Food maps. Okay. Food maps ni dia adalah singkatan kepada fermentable oligo disaccharide monosaccharide. Dia lebih kurang carbohydrate chain. Maknanya bahan kimia yang ada dalam makanan kita sebenarnya. Saya rasa macam ada kelas kimia pula sekarang. Makanan macam ni memang kadang-kadang pada individu tertentu ia boleh mendatangkan sensitivity. Dia punya food release dia memang banyak lah, memang banyak. Jadi dalam keadaan selepas fasa bersalin dengan hormonal imbalance fluctuation tu, kadang-kadang mungkin boleh terganggu juga. So saya rasa explanation yang agak logiknya begitulah. Sebab food map ni release dia kalau you tengok memang banyak. So tak hairan lah kadang-kadang bila ibu kata aku makan yang ni masa tak Sorry sekejap. Okay. Okay. Sama Kawan sila. tadi food map tadi so food map ni memang list dia agak banyak je. So tak hairan lah kadang-kadang bila ibu kata makan benda ni dulu okey je, sekarang rasa macam ni memulas lah dengan loya, dengan nausea dan sebagainya. So because of the increment of sensitivity ibu tu selepas fasa melahirkan ni, justru dia jadi sensitif terhadap makanan-makanan tertentu. Dan makanan tertentu pula kalau ia ni berada dalam this food map ni, maknanya memang sebab makanan yang tersenarai dalam food maps ni dia agak sukar untuk dihadamkan. Badan kita tak boleh nak hadamkan dengan sempurna lah, so dia memerlukan bantuan daripada bakteria-bakteria dalam usus kita. Kalau pernah dengar bakteria baik, bakteria jahat kan dalam usus kita, inilah dia. Bakteria ni lah yang akan membantu untuk menguraikan makanan-makanan yang tersenarai dalam food maps ni. Jadi kalau ibu tu atau individu tu usus ni tidak sihat, jadi itu yang akan cetuskan lebih banyak sensitivity macam sayuran pun sama juga kita kategorikan sebagai nightshades. Nightshades macam tomato. Kadang dulu makan tomato okey je, tiba-tiba jadi rasa angin dah pula terung pun dikategorikan dalam makanan nightshades ni. Food map ni memang banyak. You boleh tengok Google, dekat ni you boleh tengok dia punya list tu memang banyak, saya pun tak hafal. Okay, antaranya ialah buah kekacang, tenusu so tu antara sebab kenapa boleh berlakunya intolerance ataupun sensitivity makanan. Sebabnya bahan kimia yang ada dalam makanan tu sendiri yang
yang tidak boleh digested by kita punya enzim, okay, dan diuraikan oleh bakteria tu tadi, bakteria baik, bakteria jahat tu tadi. So tu antara explanation ni lah. Ikan tertentu, contohnya ikan pari, ikan cencaru, ikan-ikan ni antara isu dia ialah kandungan heavy metals lah dalam flesh ikan tu yang boleh menyebabkan side effect juga. So sebab mungkin ada beberapa jenis ikan tertentu yang disarankan, ada yang dipantang, ada yang yang tak boleh, ada yang boleh kan. Biasanya ikan-ikan yang kita panggil sebagai ikan pemangsa lah, saiz badan yang besar, saiz ikan yang besar tu, yang itu seeloknya kita elak sebab dia pemangsa. Okey. Ikan pemangsa ni ataupun ikan yang bersaiz badan besar sebab dia akan makan banyak ikan. So accumulation of toxin ataupun heavy metal dalam flesh dia tu akan lebih banyak. So I see, it makes sense. Antara faktor kenapa okay, sebab tu macam kalau kita tengok ikan orang berpantang ni macam ikan apa, simple je kan? Ikan simple, ikan selah, ikan-ikan yang macam tu yang kurang mencetuskan sensitivity lah dan mungkin faktornya adalah because of tendency untuk satu spesies ikan itu untuk menyimpan heavy metals lah dalam flesh ikan tu. Okay, so secara rumusannya yang saya boleh katakan kenapa berlakunya tidak tolerans terhadap makanan-makanan ni. Satu, sebab bahan kimia semula jadi yang ada di dalam makanan itu sendiri. Contoh macam food map ni tadi maknanya ada carbohydrate, chain of carbohydrate yang badan kita tak boleh digest. So dia perlukan bantuan daripada bakteria untuk digestkan. End product dia ni yang boleh cause angin, gas dan sebagainya. Kalau ibu tu sendiri tidak mempunyai sistem pengenalan yang baik, sistem usus dia mungkin banyak bakteria jahat ke so ini akan lagi increasekan sensitivity ibu tu. Dan juga adab atau tabiat makan jugalah, ada ibu yang ataupun kita kan kadang-kadang makan terlalu laju ataupun makan pun malas nak kunyah sikit pelan. So itu sebenarnya proses mengunyah itu sendiri pun adalah salah satu mechanical process of digestion. Itu bermulanya proses digestion tu dekat mulut ibu kunyah tu. So ada orang malas nak kunyah tu, so that proses penghadaman tu mungkin lebih terganggu. Okay? Yang keempat ialah contoh macam penyakit ataupun dia ada ambil certain ubat ataupun mungkin memang genetik ibu tu. Okay? So itu saya ada soalan. Saya share. Saya ada soalan. Tadi ada cerita pasal ubat apa semua kan. Boleh tak Cik Husna komen tentang pengambilan jamu ataupun multivitamin ketika berpantang? Perlu ataupun tidak? Ada certain keadaan, for example macam iron, contoh kalau macam pendarahan tadi kan, pendarahan yang sangat banyak. So kemungkinan pada keadaan-keadaan seperti itu mungkin memerlukan ibu untuk ambil tambahan makanan daripada luaran ataupun ibu yang mungkin dia menyusu zat besi contohnya, ataupun ibu yang menyusu lebih daripada seorang bayi. Mungkin dia ada triplets ke kan, mungkin dia ada kembang 4 ke, so mungkin kemungkinan keperluan dia sukar untuk dia nak meet just by diet alone. So yang ini boleh consider. Tetapi in normal situation biasanya kalau ibu tu makan makanan yang sihat dan seimbang, dia dah cukup nutrisi tu. So tak perlu lagi dia pil, tablet, protein shake, protein powder or whatsoever. Kalau dia ambil apa yang tu? Sebab tu saya kata di awal slide tadi emphasize kepada real food tadi tu. Kalau you makan secara sihat, secara seimbang, keperluan tu akan meet lah dan tak ada gap. Tapi pada keadaan tertentu mungkin boleh. Macam jamu pun sama juga macam yang saya katakan sebelum ni. Yang on shelf jamu tu sebab kita kadang tak tahu apa yang diformulasikan dalam minuman tu ataupun dalam tablet tu, kita tak pasti. Jadi mungkin komposisi dia terlebih ke apa daripada yang diperlukan. Ya, betul. Dan
So kalau kata contoh macam memang akar kayu, kalau you buat sendiri, you tahu okay ni akar kayu apa, ni akar kayu apa. So yang tu mungkin dan you tahu cara untuk proses dia, so that one should be okay lah. Dengan guidance kan, maknanya ada orang yang arif untuk meramu you punya ramuan-ramuan tu, then should be okay. Tapi on chef product memang saya agak skeptical sikit lah. Baiklah, teruskan. Ni dah habis slide kan? Dah habis kan? Nak tanya soal. Dah habis kan? Ini dah habis kan? Yes, dah habis. Yang ini sekadar share resepi saja. Oh, ada resepi. Oh, okey. Sebelum kita pergi ke resepi, kita ada soalan daripada video je sebenarnya. Oh, video. Okey. Sebelum kita pergi resepi, ada soalan daripada Gaya. Itu Cik Husna nak tanya, saya sebelum ni berpantang tak pernah makan yang kembang macam nasi impit atau bubur, tapi last bersalin baru ni cuba makan bubur. Lepas makan tu ya Allah sakitnya urat dekat rahim tu rasa tegang macam kena tarik mujur tak bentan. Apa pendapat Cik Husna? Itulah maksud dia, macam yang saya explain di awal tadi maknanya perubahan hormon dan naik turun hormon ni sentiasa berubah. Betul. Boleh balikkan badan dia. Kadang-kadang ada certain makanan yang kita akan very sensitif pula. Dulu tak ada masalah ni, tapi suddenly tiba-tiba ada because of fluctuation of your hormone, perubahan fisiologi tubuh badan dan dia punya solution dia very simple macam saya katakan tadi. Maknanya you listen apa yang badan you react to the food, towards the food. So kalau you rasa memang okay, makan certain makanan begini, reaksi dia jadi begini, so elakkan. Adakah perlu elakkan untuk selama-lamanya? Tak. You boleh reintroduce lagi balik apabila badan dah rasa sihat sikit. Betul. So because of that perubahan tu dah mungkin menyebabkan kita punya sistem penghadaman juga terganggu. Jadi reaction badan kita pun akan lebih sensitif lah. So mungkin itu yang saya boleh komen lah Okay, last soalan daripada Kak Aisyah. Perubahan-perubahan yang Okay, last soalan daripada Kak Aisyah. Biasa ibu-ibu muda ni minum susu segar yang sejuk dan suka makan coklat. Apa pandangan Cik Husna? Tadi Cik Husna dah explain juga sikit tadi kan? Yang tentang penggunaan pengambilan glukos yang tinggi akan menyebabkan insulin spike, meningkat. Lepas tu sambung. Susu segar ni tak ada masalah nak minum susu segar. Susu segar boleh. Kalau ikut tengok susu segar yang even susu segar yang sejuk macam saya lah, macam saya sendiri saya tak boleh, saya tak biasa minum minuman panas. Saya memang kena minuman yang berais ataupun yang sejuk, especially kalau susu tak sejuk memang saya takkan minum. Ikut pro and cons dia. Maknanya kalau kata macam you tengok food pyramid tadi, keperluan produk tensu you memang perlu ambil setiap hari. Jadi daripada tak ambil langsung sebab kalau tak sejuk tak nak makan, tak nak minum, so lebih baik ambil. Allow ibu tu. Sejuk tak sejuk tu tengok reaksi badan dia macam mana dengan perubahan tu. Okay, so susu memang kena minum setiap hari, sama ada sejuk ke panas ke, terpulang kepada ibu tu punya selera lah. Ibu punya selera. Dan suka makan coklat. Coklat ni kalau boleh pilih yang kalau nak dapat manfaat yang sebaiknya, pilih yang dark cocoa, dark chocolates. Tapi yang ni memang tak sedap lah. Kalau yang milk chocolates tu yang memang dah tambah dengan gula dan sebagainya tu, cuba kurang-kurangkan lah. Kurang-kurangkan. Bukan tak boleh ambil langsung tapi kurang-kurangkan. Macam dalam satu resepi yang kita akan share, kita ada buat hot chocolates tau, menggunakan cocoa. Ini pun saya ambil daripada YouTube je sebenarnya, tapi maknanya kalau kata ibu tu craving sangat kan, the craving tu like macam hari-hari nak makan coklat, so you boleh preparekan ibu minuman hot cocoa ni tadi. Yang saya akan sharekan nanti next. Okay, kita tak sabar nak tengok resepi. Okay, so sekarang boleh kongsikan resepi. Yang resepi yang pertama ni, yang ni kredit kepada YouTubers lah saya ambil yang mana yang saya rasa macam okay untuk di-share, saya akan share. Okay, so saya akan padam dulu slide sharing ni. So saya akan share.
Okay. Nanti kita ada rakaman ni kita save resipi yang dekat pertama, page Tinispa. Kita akan share dekat page Tisas Academy, jadi you all boleh tengok semula ulang tayang. Apa dia Cik Husna cakap apa tadi? Okay ni add to screen. Okay, ni resepi-resepinya. Senang saja. Resepi yang pertama ialah sup tulang tau. Ah, Ataupun kalau you ada masa untuk nak research, you boleh research bone broth. bone broth. Limau nipis. Rajin dia buat video ni. Sekarang senang Cik Husna. Kalau kita tak tahu masak, kita tengok je YouTube terus pandai masak. Okay. So kenapa saya pilih resepi ni? Salah satunya sebab bila you rebus tulang tu ada banyak nutrients, collagen, vitamin D yang extract out. Lagi lama you rebus tulang tu lebih bagus. Ini antara resepi yang you boleh share seawal. Maknanya yang pertama macam Puan Azli tadi dia ada tanya kan antara resepi first week tu. So ni antara resepi tulang ayam sembuh tu. Lagi lama you rebus lebih bagus. Sebab semua nutrien dia keluar. Betul. Oh sedapnya. Ni makan buka puasa pun sedap ni. Buat sambal belacan. Biasanya you rebus tu kalau lebih lama tu lebih kurang dirasa 4 jam tau sebenarnya. So boleh masak menggunakan slow cooker. Kalau you betul-betul nak buat broth tu lah. Tapi kalau sekadar ni pun boleh juga. Alright. Wah, sedap ni, sedap. Okay, so tu resepi yang pertama ya. So you boleh ulang tayang je nanti. Resepi yang kedua saya share. Mungkin nanti boleh share dekat dalam komen-komen ni link-link tu kan. Nanti diorang boleh follow. Boleh rujuk lah, rujuk. Okay, yang ini resepi ala-ala Chinese style Okay. Oh, sedapnya. Macam herbs. Okay. Itu yang merah ni apa benda nama dia? Red dates. Red dates. Longan dengan ginger, papaya. Oh, papaya. Traditional belief papaya ni boleh boostkan susu. Tapi kalau sama ada betul atau tidak tu, you still boleh dapat manfaat fiber, vitamins yang ada kat dalam papaya muda ni ya. Ni macam sup ayam lah. Sup ayam dicampur dengan herba-herba tu. Betul. So the first week tu you boleh hidangkan jenis hidangan yang macam ni. Soupy, stew. Tengok tu dia keluarkan lemak-lemak tu. Dia keluarkan minyak-minyak tu. Yang atas tu. Tak payah keluarkan pun tak apa sebenarnya. Yalah. Fried longan. Okay. Sedap. Supi. Alright. Okay. So macam Puan Azlin ada tanya tadi berkenaan dengan jenis-jenis hidangan yang macam mana yang kita boleh hidangkan. So hidangan yang macam ni lah, maknanya bersup, stew, yang ringan dan yang mudah untuk ibu hadam, tak terlalu berempah Macam kita tengok yang dua tadi tu pun kita tak pakai banyak sangat rempah-rempah yang very heavy Okay, yang ni pun saya suka juga. Ni tak pantang kita boleh buat. Okay.
Saya sharekan. Sorry. Oh ni Okay. Ni apa ni? Okay, Wow. saya Ini masakan Thailand ni sedap ni. Limau. Sebenarnya kadang-kadang ada ibu yang concern tentang pengambilan cili. Pada Betul. saya, sikit-sikit rasa pedas tu tak ada masalah. Macam yang agak berat mungkin macam bila kita masak sambal, yang tu mungkin agak pedas lah. Sikit-sikit tak apalah kan. Tak ada kena dekat anak. Tapi sekarang saya nak tanya, kadang-kadang apa yang macam apa makanan yang boleh mengurangkan sembelit tadi? Sembelit ibu. Mengurangkan sembelit. Mengurangkan sembelit ni the first you kena check you punya liquid intake tadi. Maknanya cair. Kena banyakkan minum air. Kena banyak minum air tu secukupnya. Yang kedua you punya fiber intake. Fiber intake ni datang dari mana-mana, daripada buah, daripada sayur. Betul. Normally just by adjusting you punya liquid intake dan you punya fiber, fiber daripada buah ataupun fiber daripada sayuran ataupun fiber daripada your whole grains ke, boleh resolve dengan mudah lah isu constipate ni. Tapi kalau let's say macam mungkin lebih teruk, mungkin macam probiotics tu tadi, macam yogurt, itu juga adalah antara yang membantu dalam resolvekan isu-isu penghadaman lah, especially constipate. Okay. Ni steam lah. Kita akan steamkan dia lah. Steam. Kalau tengok pun resipi-resipi ni tak menggunakan minyak sangat kan? Ya. Saya suka makanan yang macam ni. Nipis-nipis. Nipis-nipis. Saya pasti perempuan yang penonton sekarang ni senang pandai masak ni, semua ni. Masak Yang bukan untuk pantai, untuk sisi keluarga pun sesuai. Resepi ni saya baru try untuk menu berbuka 2 hari lepas. Ini favourite anak saya. Memang cuma certain modifikasi yang kita boleh adjust ialah dari segi garam ke, yang tu kita kurangkan sikit lah. Okay. Gunakan bone broth tu tadi untuk kurangkan penggunaan cube kan. You boleh try, tak berpantang pun boleh try untuk masak. Sedap ni. Untuk menu buka puasa esok pun boleh? Boleh. Oh, dia guna gula Melaka. Kita orang guna gula biasa je. Sedap lah. Okay, dan kita steam. Macam cili ni, just cili kepedasan tu. Okay. Baiklah, kita dah nak sampai penghujung dah ni kan, Cik Husna kan? Dah nak habis dah. Habis menu ni. Boleh cuba esok. Kita dah nak sampai ke penghujung. Okay. Dah pukul 11. So terima kasih kepada semua yang dah menonton hari ni. Jangan risau siapa yang tak sempat tengok hari ni. Kita ada dekat Facebook Tisas Academy untuk pemenang. Saya dah pilih pemenang dia tadi. Saya tengok yang paling aktif, yang paling share ialah Kak Nur Aisyah tadi. Nur Aisyah. So nanti dia akan menang
Razawa Lamp Aromatherapy Massage Oil. Yang ini sesuai untuk seisi keluarga. Bahkan kata Cik Husna dia sesuai untuk urutan laktasi. Macam topik dua minggu lepas kita cerita pasal urutan laktasi. Sesuai untuk seisi keluarga. Walaupun ada baby boleh pakai minyak ni untuk urutan. Okey. Sebelum saya mengakhiri sesi dengan Cik Husna ni, sekiranya ada perempuan yang berminat nak belajar kemahiran urutan dan rawatan selepas bersalin bersama Tisas Academy, sila hubungi Cik Zana ni di 0113658988 ataupun info boleh dapatkan di tisasacademy.com, www.tisasacademy.com. Okey, terima kasih. Kata akhir Cik Husna, ada apa-apa nak pesanan untuk daripada Purina Confinement? Okey, berkaitan dengan tajuk kita hari ini, itulah maknanya keywords dia adalah ibu berpantang perlu jaga pemakanan biar sihat, biar seimbang dan juga bukan saja untuk ibu tapi untuk bayi yang anda susukan dan juga the whole family. Dan kalau boleh teruskan amalan lifestyle sihat ini bukan ketika fasa berpantang saja tapi keseluruhan sepanjang hayat lah. Itu saja. Okey. Terima kasih Cik Husna sebab bersama kita malam ni. Minggu depan kita ada satu lagi topik tentang urutan bayi. Urutan bayi. Urutan bayi tak silap saya. Okey, nanti kita jumpa lagi minggu depan. Sekiranya ada soalan boleh tanya. Oh okey, nanti saya bagi komen dekat Kak Aisyah yang dia ni. Terima kasih sama-sama. Terima kasih kembali sebab sudi ikuti live malam ni pada Kak Nur Aisyah pemenang. Nanti kita akan post kepada Kak Nur Aisyah. Azlin Adara, terima kasih, dan Kak Has, Dayang Ishak, terima kasih sebab sudi bersama-sama kita sampai malam ni. Okay, bye. Assalamualaikum semua. Stay safe and take care. Assalamualaikum.